Korang ingat tak dulu masa Xiaomi first time bawa masuk Xiaomi Mi 3 dekat market Malaysia? Masa tu, aku ingat lagi yang mana ramai gila user-user smartphone lain ni berpusu-pusu berhijrah untuk menggunakan Xiaomi Mi 3 ni. Termasuklah aku. Sebab apa aku memilih Xiaomi Mi 3? Sebab dia adalah peranti flagship, spesifikasi dia memang padu dan yang paling penting harga dia tu memang mampu milik. Memang murah gila. So, trend marketing ni dilihat bergerak seiring lah pada tahun-tahun yang berikutnya. Contohnya kita boleh tengok pada Mi 4, Mi 5, Mi 6, Mi 8 sampailah ke Xiaomi Mi 9. So, Mi 9 masa dilancarkan pada tahun lepas dijual pada tanda harga jualan RM1,999, which is memang sangat berbaloi sebab pada masa tu kita boleh lihat yang mana kompetitor lain ni masih lagi menjual smartphone flagship mereka atas daripada RM2,000. But somehow bila kita tengok balik pada Xiaomi Mi 9 ni, walaupun dia merupakan flagship device daripada Xiaomi, walaupun dia memang the best lah yang Xiaomi boleh keluarkan, still dia rasa macam tak berapa nak lengkap lah. Contohnya macam performance kamera dia yang macam tak berapa nak memuaskan. So, untuk menjawab segala kelemahan dan tomahan terhadap Xiaomi Mi 9 ni, pada tahun ni Xiaomi dilihat telah melancarkan sebuah smartphone flagship terbaru mereka, iaitu Xiaomi Mi 10 Pro 5G. So, memang betul-betul padu ke phone ni? Jom kita tengok video ni sampai habis. Salam guys, Muaz Malik di sini. So, Xiaomi Mi 10 Pro ni adalah merupakan smartphone Xiaomi yang paling mahal sekali yang korang boleh dapatkan dekat dalam pasaran sekarang ni. Mahal yang macam mana? Alah, dalam RM3,899 sahaja. Memang mahal gila. Jadi persoalannya, kenapa flagship Xiaomi pada tahun ni harga jualan dia tu mencanak naik, memang teruk naik lah kalau nak banding dengan tahun lepas? Untuk menjawab persoalan tersebut, aku rasa lebih baiklah kita tengok smartphone ni sendiri kan. Dan eloklah kiranya kalau kita mulakan review ini dengan rekaan luaran dia terlebih dahulu. Jadi kalau kita tengok daripada saiz Mi 10 Pro ni, kita boleh nampak lah smartphone ni dia memang gigantic, memang besar gila. In fact, dia punya saiz tu adalah lebih besar kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi Mi 9. And selain daripada besar, Xiaomi Mi 10 Pro ni pun dia punya berat dia tu memang berat, dalam 200 gram. So di tangan korang, bila korang pegang smartphone ni, memang korang akan rasa lah yang mana smartphone ni memang betul-betul solid. Pada bahagian sisi kanan, kita boleh nampak yang mana terdapat butang power dan volume. Pada bahagian kiri tak ada apa-apa. Pada bahagian bawah pula terdapat slot SIM, slot Type-C, mic dan speaker. Dan pada bahagian atas terdapat mic, IR blaster untuk korang gunakan sebagai remote control dan speaker kedua. So ini bermakna untuk Mi 10 Pro ni ianya didatangkan dengan setup stereo speaker. So speaker dia ni adalah merupakan speaker dengan saiz yang sama. So ini bermakna dia punya sound output adalah sama di antara kedua-dua speaker ni lah. Dan bercakap berkenaan dengan speaker ni, aku Muaz Malik berani untuk membuat klaim di mana ini adalah merupakan smartphone yang mempunyai speaker yang terbaik yang pernah aku dengar, yang pernah aku cuba. At least bagi aku lah. Sebab yes, kebanyakan smartphone memanglah ada smartphone flagship yang didatangkan dengan setup stereo speaker ni. Tapi stereo speaker dekat Mi 10 Pro ni dia memang macam lain macam sikit tau. Dia seolah-olah senang cerita macam Xiaomi ni dia pergi sumbat subwoofer dekat dalam smartphone ni. So bila korang pasang lagu yang ada bunyi macam bass tu, dia boleh rasa tau, bass dia tu memang deep. Korang boleh rasa dia macam ada pancarkan wave of bass tu dekat smartphone tu bila korang dengar lagu ke ataupun pasang YouTube ke, tengok movie ke, memang korang akan rasa benda tu. Benda ni memang susah aku nak explain tau. So kalau korang nak rasa sendiri, aku rasa korang kena pergi kedai, korang kena try and korang kena dengar sendiri dia punya bunyi dia tu macam mana. Dan lepas tu aku rasa memang korang akan faham apa yang aku cuba sampaikan pada korang ni. Jadi kita berbalik kepada rekaan luaran smartphone ni. So Mi 10 Pro ni dia memang macam aku cakap tadi lah, dia memang berat, dia memang besar. But sepanjang aku menggunakan smartphone ni, overall aku boleh kata dia memang sedap lah untuk digunakan. Disebabkan dia mempunyai saiz dan bentuk lengkungan yang sama pada bahagian hujung skrin hadapan dengan back panel dia ni, korang memang akan rasa selesa lah time korang memegang phone tu kat tangan. Tapi disebabkan phone ni jenis memanjang ke atas, kalau tangan korang tu jenis kecil, dia memang akan susah sikit lah korang untuk korang navigate jari korang tu untuk macam nak turunkan notification ataupun nak sentuh bahagian-bahagian atas skrin ni kan. So senang cerita untuk certain people dia akan jadi two-handed punya phone lah. Kalau tangan korang besar macam aku, memang tak ada masalah lah untuk gunakan dengan satu tangan je. Selain itu, untuk back panel dia ni juga, ianya didatangkan dengan finishing kaca jenis matte. So dia akan nampak macam lebih stealthy lah, dan fingerprint pun takkan banyak melekat. And kalau dia melekat pun dia tak adalah nampak macam visible sangat. And lepas tu nak lap pun senang je. Kekurangan menggunakan finishing jenis matte ni ada satu je. Phone memang akan rasa licin gila. Tak kisahlah time korang pegang smartphone ke ataupun time korang letak smartphone ni dalam poket. Memang senang lah untuk phone ni dia meluncur keluar daripada poket korang tu. Pada bahagian hadapan pula, Xiaomi Mi 10 Pro ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inch Curve AMOLED dot display dengan True Color. Dan untuk tahun 2020 ni, sebagai sebuah flagship, Mi 10 Pro ni juga turut tidak ketinggalan dengan menggunakan skrin dengan kadar refresh rate tinggi iaitu 90Hz. So skrin ini
aku just boleh katakan dia memang truly flagship. Walaupun dia tak didatangkan dengan skrin beresolusi Quad HD ke ataupun 4K ke, still apa segala jenis tok nenek yang dipaparkan pada skrin ni memang akan nampak sharp and akan nampak vivid. So memang aku tak ada banyak nak komplain lah berkenaan dengan skrin quality yang digunakan pada Mi 10 Pro ni. Tapi ini tak bermakna yang aku takkan kritik skrin dia ni, sebab ada satu benda yang aku tak berapa suka, iaitu keputusan Xiaomi untuk menggunakan skrin jenis curve yang agak kritikal pada bahagian skrin hadapan dia ni. First, walau macam mana pun aku tetap kena puji jugalah, walaupun dia menggunakan skrin jenis curve, korang memang takkan berdepan dengan sebarang masalah macam accidental touch tu semua, memang tak ada. Tapi memandangkan curve dia tu bermula sebelum penghujung skrin, korang memang obviously akan nampak color shifting and akan nampak juga reflection pada bahagian tepi korang tu semua. So let's say kalau korang tengah layan movie ke apa kan, korang boleh nampak lampu dekat ceiling, lepas tu bayang-bayang kat bawah, sebab dia akan ada reflection tu, sebab dia curve kan. Aku tak faham kenapa dia orang menggunakan approach jenis curve yang macam ni, sebab kita pun boleh nampak yang mana even Samsung pun dekat dia punya S20 pun dia orang dah kurangkan dah curve yang agak kritikal ni, sebab dia tahu yang mana curve yang kritikal ni memang tak berapa beneficial pun untuk pengguna. Yes, memang kalau secara visual korang akan nampak smartphone ni nampak mahal lah, dia nampak macam memang nampak premium teruk lah kan. But buat apa nak nampak premium kalau satu hari nanti dia akan menjengkelkan user yang akan menggunakan smartphone ni. Still, benda ni memang subjektif, ada orang suka, ada orang tak suka. Macam aku memang tak suka lah skrin yang macam ni, but aku faham dekat luar sana ada orang yang suka, so ikut korang lah. Dari segi dia punya performance untuk day to day use pula, kat sini aku yakin lah yang mana korang takkan berdepan dengan apa-apa masalah. Korang nak buka app apa-apa ke, korang nak buat editing ke, korang nak main game ke, senang cerita korang buatlah apa-apa pun kat smartphone ni, memang dia akan rasa laju dan laju. So macam mana dia boleh mempunyai kelajuannya sebegini rupa? Jawapannya adalah, pertama, dia menggunakan chip yang flagship, iaitu Qualcomm Snapdragon 865 dengan sokongan 5G. Kedua, ianya menggunakan jenis RAM yang lebih laju, iaitu DDR5 yang berkapasiti 8GB. Ketiga, ianya menggunakan jenis storan yang lebih laju juga, iaitu UFS 3.0 dengan storage dia 256GB. Dan yang keempat, yang terakhir, ianya mempunyai jenis cooling system yang sangat bagus. So cooling system dia ni memang direka khas untuk mengurangkan masalah throttling pada smartphone ni. So let's say kalau korang main game contohnya, walaupun korang main pada jangka masa yang lama, dia tetap akan rasa macam suam-suam panas dekat bahagian belakang ni. Tapi panas dia ni memang takkan menjejaskan performance waktu korang gaming, sebab dia sebenarnya dia distribute kepanasan tu ke tempat lain. So chip dia tu akan sentiasa berada pada suhu yang optimum untuk digunakan. By the way, aku lupa nak bagi tahu korang, kalau korang decide untuk go for Xiaomi Mi 10 Pro ni, dalam kotak Xiaomi ada memberikan beberapa aksesori untuk korang gunakan lah. Antaranya, pertama, korang akan dapat casing percuma ni. So casing ni bila pakai tak adalah nampak macam berlengas, cap jari tu semua memang korang takkan ada lah. Kedua, korang akan dapat kabel charger. Obviously mesti akan dapat kabel charger. Dan yang terakhir, korang akan dapat adapter pengejasan 65W. 65W memang laju teruk punya. Jadi kepala adapter dia ni yang menariknya, dia mempunyai power delivery cert, di mana let's say kalau korang ada MacBook Pro ke ataupun korang ada Pixel 4 ke, senang cerita dia akan support mana-mana pengejasan yang support PD cert ni lah. Tapi walaupun dia 65W, hakikatnya smartphone ni Mi 10 Pro ni hanya boleh menerima maksimum output 50W saja. So let's say kalau korang gunakan adapter ni untuk pengecasan, daripada 0 hingga 100% tu akan mengambil masa dalam 45 hingga 50 minit. Dan dengan berbekalkan kapasiti bateri yang besar, iaitu 4500 mAh, memang korang takkan ada masalah untuk menggunakan smartphone ni sepanjang hari. Aku personally menggunakan smartphone ni dengan setting kadar refresh rate 90Hz tu, aku mampu untuk mendapatkan screen on time sekitar 6 hingga 7 jam. Dan selain daripada cas secara wired, korang juga boleh charge secara wireless up to 30W, dan ianya juga support untuk reverse wireless charging. Sebelum kita ke bahagian kamera, aku nak sentuh sikitlah benda-benda yang aku belum sentuh lagi. Pertama, untuk sistem security, korang boleh gunakan dua function. Pertama, korang boleh gunakan fungsi face unlock, dan keduanya korang boleh gunakan fungsi in-display fingerprint scanner. Dua-dua function ni memang laju, tak kisah. Dia boleh baca wajah aku, dia boleh baca cap jari aku dengan cepat and tepat. Kedua, phone ni dia tak ada IP rating. Walaupun Xiaomi kata dia ada letak macam something yang untuk mengelakkan air masuk, tapi secara officialnya dia tak ada IP rating. So korang jangan menggatal tangan pergi rendam smartphone ni dalam air ke apa ke, itu memang cari naas. Dan yang terakhir, Mi 10 Pro ni didatangkan dengan penggunaan Android 10 dengan antaramuka MIUI 11. Dan Mi 10 Pro ni juga dijanjikan akan menerima update terbaru daripada MIUI, iaitu MIUI 12. So now aku dah habis cerita apa yang aku belum cerita. Apa kata kita move on ke bahagian kamera dia. Jadi Xiaomi Mi 10 Pro ni didatangkan dengan setup quad kamera pada bahagian belakang dengan kamera utama besar 108MP, kamera ultrawide 20MP
megapiksel dan kamera telefoto 12 dan 8 megapiksel. Jadi seperti korang sedia maklum, Mi 10 Pro punya kamera ni memang tergolong di antara top 5 kamera terbaik dekat dalam DxOMark sekarang ni. And adakah betul hasil penggambaran dia ni memang betul-betul bagus? Seriously, apa yang Xiaomi usahakan pada Mi 10 Pro ni, at least untuk dia punya kamera dia ni, aku rasa memang betul-betul paid off lah. Sebab segala gambar yang diambil, tak kisahlah dalam kondisi apa pun, and even dalam mode kamera yang mana sekali pun, korang tetap akan dapat hasil gambar yang sangat baik. Kita ambil contoh gambar ultra wide ni Korang nampak tak betapa cantiknya penghasilan warna dan kawalan HDR pada gambar ni? Dan dalam macam gambar yang ni pula, korang boleh nampak yang mana ianya mempunyai dynamic range yang memang sangat bagus dengan detail yang tinggi dan HDR yang sedap mata memandang. Lepas tu macam mana pula dengan gambar ni? Korang boleh nampak dengan penggunaan kamera telefoto yang mimik untuk lens 50mm, ianya mampu untuk memisahkan subjek dan background dengan baik, dan field of view yang narrow tu dia akan membuatkan shot tu nampak macam lebih kemas tau. So dengan kamera yang versatile macam ni, it depends pada kreativiti korang. Korang nak gunakan untuk apa pun, aku rasa memang takkan ada masalah. Korang nak ultra wide dia memang terbaik. Korang nak telefoto dia pun terbaik. Even kalau korang nak ambil gambar night mode pun, overall memang antara yang terbaik. Untuk kamera selfie pula, ianya didatangkan dengan sensor bersaiz 20 megapiksel yang diletakkan pada punch hole di bahagian skrin hadapan. Dan sepanjang penggunaan aku memang sukalah dengan kualiti gambar yang dihasilkan. HDR dia memang berfungsi dengan baik, and kamera selfie dia memang bagus. Aku tak ada nak komplain apa pun. Memang overall semuanya nampak okey. Dalam video pula, kat sini pun aku boleh kata agak best jugalah. Pertama, kalau korang decide untuk go for resolution yang lebih tinggi, korang boleh shoot pada kadar resolusi 8K. Which is 8K dia ni bukan true 8K pun. Dia sebenarnya 6K je, tapi dia bump up dia upscaling pergi ke 8K. Aku tak tahu kenapa korang nak rekod pada resolusi 8K ni, sebab ternyata ianya akan memakan memori yang sangat besar. Contohnya, kalau korang rekod pada 8K, size dia tu untuk 6 minit dia akan mengambil sebanyak 4GB lebih. Korang bayangkan kalau korang shoot dekat 12 minit ke ataupun 15 minit ke, memang penuh lah memori phone korang ni. And satu lagi kenapa aku sebut 6 minit tadi, memang kalau korang shoot 8K ni, maximum duration dia adalah 6 minit je. Lepas tu dia akan mati dan dia akan looping yang baru. So nasihat aku, kalau korang nak shoot video, korang go lah for 4K je ke ataupun 1080p ke, kat situ pun dah memadai dah sebenarnya. Sebab kualiti video dia, macam korang boleh nampak, memang cantik, memang superb, very stable, dia punya focusing pun padu, warna dia pun cantik. So memang aku tak ada komplain apa-apa kat situ. And sama, selain daripada korang shoot video biasa tu, korang juga ada option untuk go for movie frame. Dia akan ada cut dekat atas dengan bawah tu untuk nampak macam korang tengah tengok movie lah. Lepas tu korang ada slow motion yang mana korang boleh rekod sampai 960 frame per second. Senang cerita, untuk video ni dia memang terdapat banyak sangat option yang korang boleh pilih. Dan disebabkan dia punya kamera tu jenis versatile, dia ada ultra wide tu semua bagai, aku rasa memang agak sesuai lah kalau korang nak gunakan phone ni untuk tujuan vlogging ke, korang nak shoot video pendek, korang nak buat vlog untuk post kat YouTube tu semua, memang takkan ada masalah. So pada tanda harga jualan RM3,899 ni, kita boleh nampak yang mana Xiaomi memang dia berusaha keras untuk menempatkan Xiaomi Mi 10 Pro ni dalam kategori smartphone flagship premium. So dengan Mi 10 Pro ni, lepas ni memang takkan ada lagi lah korang akan dengar orang komplain yang mana Mi Siri ni dia macam half big phone, ataupun Mi Siri ni dia punya speaker tak power, ataupun Mi Siri ni dia punya kamera dia so-so je. Memang korang takkan dengar dah semua benda tu. So yelah, dengan harga jualan yang macam ni, kalau still ada masalah, memang dia cari naas lah Xiaomi ni kan. Jadi adakah berbaloi untuk korang go for Xiaomi Mi 10 Pro ni? Yes, bagi aku memang agak berbaloi, sebab for the first time Xiaomi berjaya untuk menghasilkan sebuah smartphone flagship yang tak ada kompromi. Memang all things yang ada kat smartphone ni memang the best. Tapi adakah kewujudan Mi 10 Pro ni agak tidak adil untuk fans-fans Xiaomi yang kat luar sana yang kecewa yang mana Xiaomi tak ada lagi keluarkan smartphone flagship yang mampu milik? Yes, memang kalau difikirkan tu memang macam tak adil lah kan. Sebab kalau kita tengok daripada Xiaomi Mi 3 sampai Xiaomi Mi 9, memang inilah yang selama ni Xiaomi tawarkan kepada user dia orang. Smartphone flagship dengan spesifikasi yang power, tapi dijual pada tanda harga jualan yang mampu milik. Tapi Mi 10 Pro ni dia tak mampu milik. But still, kalau korang rasa Mi 10 Pro ni memang out of your budget, dia orang still ada tawarkan Mi 10 yang mana dia punya spesifikasi tu memang agak rendah, and harga jualan dia tu lebih kurang memang lagi rendah lah, dalam RM1,000, RM1,000 lebih lagi murah daripada Mi 10 Pro ni. Kalau korang ni jenis yang tak berapa nak ambil port berkenaan dengan performance kamera, ataupun korang tak ambil port berkenaan dengan fast charging 50W tu, lepas tu korang pun tak ambil port dengan speaker yang power, stereo speaker yang power ni, and korang pun jenis perlukan sebuah smartphone yang mempunyai screen dengan performance yang bagus, then aku rasa memang tak ada masalah untuk korang go for Mi 10 je. Sebab bagi aku, Xiaomi Mi 10 Pro ni sebenarnya adalah ditargetkan untuk golongan-golongan ataupun fans-fans baru tau. Xiaomi dia macam cuba nak tarik orang-orang baru untuk diorang usia
syah smartphone dia orang ni. Sebab untuk fans-fans sedia ada yang sukakan smartphone flagship yang harga murah, dia orang dah ada Mi 10. So Mi 10 Pro ni untuk golongan-golongan yang ada duit lah, yang memang tak kisah untuk laburkan duit berapa ribu pun, asalkan dia orang akan dapat sebuah smartphone flagship yang paling terbaik yang boleh dibuat oleh pihak Xiaomi. Tapi itulah, aku still merasakan yang mana kewujudan Mi 10 Pro ni memang bagus. Cuma dekat Malaysia ni, tanda harga jualan dia je yang aku rasa macam agak questionable lah, agak macam bagi aku macam kurang tepat lah. Sebab sedar tak sedar, harga jualan untuk Mi 10 Pro ni actually adalah lebih mahal berbanding OnePlus 8 Pro. Yang mana OnePlus 8 Pro ni, kalau kita tengok dari segi dia punya spec sheet dia tu, boleh dikatakan agak lebih baik lah berbanding Mi 10 Pro ni. Screen dia Quad HD, 120Hz, ada IP68, pakai Oxygen OS, build quality dia pun padu, even performance kamera OnePlus 8 ni pun boleh dikatakan agak baik. So itulah, pandai-pandai lah kau Xiaomi. Aku dah sebenarnya tak larat lah nak explain lagi. Penat lah nak bebel-bebel time bulan-bulan puasa ni. Xiaomi kau pun dah besar kan, so kau pandai-pandai lah So guys, kita pun dah sampai ke penghujung video. Jadi inilah pandangan aku berkenaan dengan Xiaomi Mi 10 Pro ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Alright, kalau korang suka dengan video-video kami ni, jangan lupa untuk korang subscribe wiser.my, tekan kat atas ni. Lepas tu, kalau ada video best-best tepi ni, ada kan? Korang tekan dan korang tengok. Bye.